Bab 2 ya, sorotan kajian. Dalam sorotan kajian 2.1 pengenalan. Seperti biasa dalam pengenalan ni kita nak huraikan apa ada dalam bab ini. Juga kita jelaskan juga bahawa dalam bab ini juga terdiri daripada 2 subtopik yang berkaitan. Pastikan subtopik itu berkaitan dengan tajuk kita ya. Jadi dicadangkan kalau biasanya ya, kalau untuk master, bachelor dan juga diploma kita boleh ada 2 subtopik. Sebab itu terpulanglah kita tengok berapakah pemboleh ubah dalam tiap-tiap tajuk itu. Kemudian yang PhD pula kita kadang-kadang ada 3 subtopik ataupun 2. Kita tengok jugalah apa pemboleh ubah dalam subtopik ini. Macam contohnya 2.2 ni kajian tentang, okey, kita ambil yang besar dulu secara menyeluruh dahulu. Jadi mungkin kita ambil kajian tentang wacana sahaja. Okey. Jadi kajian tentang wacana ni kita letakkan dalam ni kajian-kajian yang pastikan bahawa kajian itu satu mesti 5 tahun ke belakang. Okey, ini saya dah jelaskan banyak kali bahawa 5 tahun ke belakang maknanya tahun yang awak hantar tesis, tolak belakang 5 tahun. Bukannya tahun awak daftar. Kalau kita daftar 2020, kemudian awak nak tolak pula ambil 5 tahun ke belakang ni, ini dah salah. Kerana awak baru daftar 2020. Maknanya jangkaan awak nak hantar tesis 2023 mungkin. Jadi kalau hantar tesis 2023, maknanya sorotan kajian tentulah 5 tahun ke belakang. Yang terakhir 2019. Jadi apa yang ada dalam ni mestilah yang 5 tahun terkini. Jadi sebagai pelajar awak tak boleh katakan tiada kajian yang saya jumpa. Saya tak jumpalah kajian prof. Saya tak jumpa kat mana yang terkini. Saya jumpa yang 1980-an, 1990-an, awal 2000. Itu tidak boleh. Semua kajian ada. Walaupun maknanya kalau paling hampir adalah sikit-sikit hampir pun boleh. Itu yang jadi kita ada dapat jurang penyelidikan. Jadi yang ini awak boleh letakkan ni. Jadi pastikan awak ambil satu kajian yang begitu menyerlah tentang wacana contohnya, bermakna awak huraikan semuanya tentang kajian tersebut, kemudian sokong. Jadi sekarang dalam sorotan kajian ni perlulah cari persamaan dan perbezaan. Itulah jadinya kritis. Dalam ini, dalam sorotan kajian ini perlu cari persamaan, perlu cari perbezaan, barulah ia jadi kritis. Tak bolehlah ada pelajar dia tulis sampai 2-3 halaman. Contohnya kajian oleh Normaliza Abdul Rahim 2019, dia letak 2-3 halaman. 2-3 halaman nama Normaliza itulah satu yang muka halaman 1. Yang lain tu dia tulis saja sampai 3 halaman. Sampai tidak ada rujukan langsung. Jadi itu salah caranya. Kerana itu didapati tidak kritis. Jadi ini. Kemudian awak boleh menjurus kepada kajian tentang animasi. Jadi secara menyeluruhnya animasi dari segi macam mana? Ini contoh ya. Animasi dari segi skrip sahaja ke, animasi cerita biasa ke, ada cerita rakyat ke, semua masuk di sini. Ambil yang 5 tahun terkini. Dan kita kalau buat sorotan kajian bukanlah Malaysia sahaja. Barat pun perlu diambil. Jepun, Korea, China, semua kita perlu ambil supaya kita punya sorotan tu meluas. Kerana terutamanya animasi ni memanglah ada banyak kajian dari Jepun, terutamanya dari Korea. Jepun lah yang paling terkenal dengan animasi ya. Jadi huraikan, pastikan kritis. Kemudian barulah masuk jurang penyelidikan. Okey, dalam jurang penyelidikan ini pastikan bahawa dalam jurang penyelidikan ini kena jelaskan apa jurang yang ada dalam ini. Okey, berfokus benih yang berkaitan dengan kajian awak sendiri. Jadi awak senaraikan nama-nama ni, kajian ini berfokus kepada contohnya bla 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 bla. Jadi kajian tu awak senaraikan kajian yang ada dalam ni. Okey, ada jurang lah nampaknya dalam kajian tersebut. Kemudian itu bermakna bila kita nak jelaskan jurang itu, senarai-senarai nama-nama dalam ini, letak kat sini, kaitkan balik
dengan kajian kita. Kemudian serupa juga dengan yang nombor 2. Senarai-senarai itu, apa jurang dia, apa persamaan, sebab itu ada persamaan dengan perbezaan. Dan kaitkan juga dengan kajian dengan awak sendiri. Itu yang dari jurang penyelidikan. Dan 2.5 kesimpulan. Okey. Jadi kita kena pastikan rujukan 5 tahun ke belakang. Nombor 2, penulisan dalam suratan kajian perlulah mencari persamaan dan perbezaan, iaitu perlulah kritis. Kajian seperti hampir sama, kita banyak ya, berbeza pun boleh, tidak bersetuju, bermaknanya ada perbezaan. Jadi cari perkataan-perkataan yang bersesuaian. Perkataan menyokong, tidak sokong, tidak bersetuju. Ada banyak. Banyak. Jadi maknanya penyusunan ayat itu menunjukkan sama ada ia persamaan atau perbezaan. Serupa juga di sini memerlukan penanda wacana. Penanda wacana ni sangat penting. Kerana kalau tidak nanti dia jadi tulisan awak sendiri macam buat karangan biasa tanpa penanda wacana. Ini harus kita lihat perkara penting ya. 5 tahun ke belakang, persamaan perbezaan iaitu penulisan secara kritis dan mempunyai penanda wacana, dan juga jurang penyelidikan perlu ada sebagai satu subtopik, iaitu membuat kaitan kajian dalam suratan ini dengan kajian jangan awak sendiri. Jadi seperti biasa kesimpulan tu kita simpulkan seperti bab-bab yang lain, ayat akhir dalam kesimpulan haruslah letak bab seterusnya, iaitu bab 3 bla 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 bla. Okey, jadi untuk halaman, berapa halaman ni ya Prof? Jadi kalau biasanya kalau pelajar bachelor atau diploma dengan master, biasanya kita letak yang samalah. Iaitu yang ini 2.2, 2.3. Kita boleh letak 15 halaman, 15 halaman. Okey. Bermakna 15 halaman untuk ni, 15 halaman untuk ni. Untuk PhD, sebab kita banyak kajian secara mendalam juga, jadi untuk 2.2, 2.3 kita naik. Okey, ini 30, ini 30. Jadi 60. Kalau kurang sikit pun lebih kurang macam 25. Berbeza jumlah halaman dia, berbeza jumlah halaman dia. Kerana kalau kurang sorotan, nampak sangat pelajar itu tidak membaca. Tujuan kita ada sorotan ialah supaya kita dapat melihat perbezaan antara kajian yang ada dan kita mencari jurang penyelidikan kajian tersebut dan kita kaitkan dengan kajian yang kita lakukan. Sebab itulah kita perlu banyak untuk kita sorot dalam bab 2 ini. Jika kurang, maknanya apa benda yang kita nak cari perbezaan, apa yang kita nak cari jurang penyelidikan, tidak ada. Jadi perlu, sangat penting mempunyai jumlah halaman yang bersesuaian. Ada juga saya dapati bahawa bila saya jadi pemeriksa ya, pelajar PhD, pelajar master dia punya sorotan kajian adalah 14 halaman sahaja. Itu untuk dua-dua ni. Bukan dua-dua ni, silap. Dia keseluruhan bab 2 ada 14 sahaja. Kemudian ada pelajar PhD, dia punya ini ada 25. Serupa juga pelajar PhD tu 25 halaman untuk kesemuanya. Jadi tidak orang kata tidak bersesuaian lah dengan kajian PhD dia. Sorotan kajian ni juga penting. Serupa penting untuk bab 1, bab 3, bab 4, bab 5. Kira semua bab-bab penting. Jadi janganlah yang ini jadikan halaman terlalu sedikit sehingga kita tak dapat nak mencari apakah jurang penyelidikan dia. Bagaimana awak menulis sorotan kajian, ada persamaan tak, ada perbezaan tak? Adakah awak buat penulisan secara kritis? Adakah awak menggunakan penanda wacana yang bersesuaian? Adakah awak sorot kajian kajian 5 tahun ke belakang? Ini semua penting dalam sorotan kajian.